Apabila Rasulullah SAW berjaya menegakkan kerajaan Islam di Madinah, dan di Madinah bukan hanya masyarakat Arab yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wujud juga masyarakat yang beragama Yahudi ketika itu. Lantaran itu Rasulullah SAW telah pun melakukan ataupun mengadakan perbincangan dengan masyarakat Yahudi, dan adanya piagam yang dinamakan Piagam Madinah, perjanjian bersama dengan orang Yahudi untuk mempertahankan negara Madinah daripada musuh-musuh luar. Namun demikian, pengkhianatan-pengkhianatan yang telah pun dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga berlakunya peperangan demi peperangan di antara umat Islam dengan orang Yahudi. Dan di antara peperangan yang berlaku ialah peperangan Bani Nadir, di antara umat Islam dengan Bani Nadir. Apabila Huyai bin Akhtab, di antara pemimpin Yahudi Bani Nadir ketika itu, merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peringkat awal Rasulullah datang sebenarnya untuk berbincang dengan dia kerana pelanggaran ataupun pencabulan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir, kerana telah membunuh 2 orang Bani Amir dalam Bi'r Ma'unah. Namun Huyai bin Akhtab telah pun merancang untuk membunuh Rasulullah SAW, di mana dia berbincang dengan teman-temannya supaya ketika mana Nabi Muhammad datang berbincang dengan beliau, ada sahabat beliau, teman beliau yang membaling batu di berbumbung rumah untuk dihempapkan di atas kepala Rasulullah SAW. Allah telah pun menyelamatkan Nabi Muhammad SAW daripada angkara jahat ini. Sehingga Rasulullah SAW balik ke Madinah dan menyusun peperangan dengan Bani Nadir. Peringkat awal Rasulullah SAW memberikan amaran kepada Bani Nadir untuk meninggalkan kota Madinah, untuk meninggalkan kota Madinah setelah pencabulan demi pencabulan. Rasulullah datang berbincang, mereka merancang untuk membunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW memberikan amaran kepada Bani Nadir supaya meninggalkan kota Madinah. Bani Nadir yang merasakan mereka bersalah ini terpaksa meninggalkan kota Madinah. Namun di kali itu datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua Bani Nadir, ketua Yahudi pada Bani Ghaffan, memujuk Huyai. Dia berkata pada Huyai, "Wahai Huyai, jangan kamu bimbang. Kami ada 2,000 orang belakang kami. Sekiranya berlaku peperangan di antara Bani Nadir dan umat Islam, kami akan bawa bala tentera kami yang berjumlah 2,000 orang untuk mempertahankan kamu." Peringkat awal Huyai telah pun bersedia untuk meninggalkan kota Madinah kerana mereka tahu mereka bersalah. Namun setelah keyakinan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka mereka tidak jadi untuk meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Madinah. Akhirnya mereka setuju untuk berperang. Apabila berlaku peperangan Bani Nadir, apa yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada sahabatnya orang Yahudi Bani Nadir untuk menghantar bala tentera berjumlah 2,000 orang tidak berlaku. Sebaliknya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak muncul, dan 2,000 tenteranya yang ditunggu-tunggu juga tidak muncul. Sehinggalah akhirnya dalam peperangan Bani Nadir ini, Huyai bin Akhtab dan Bani Nadir telah pun kalah teruk dalam peperangan ini. Bahkan Huyai sendiri terbunuh, dan sanak saudaranya ramai yang terbunuh dalam peperangan ini. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah selepas habisnya peperangan ini, isteri Huyai yang bernama Zainab binti Haris merasa sedih dengan kekalahan Bani Nadir, dan dia cuba untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Maka bermulalah rancangan Zainab binti Harith untuk membunuh Rasulullah SAW. Zainab binti Harith adalah isteri kepada Huyai bin Akhtab yang mati terbunuh dalam peperangan Bani Nadir. Ayah beliau mati terbunuh dalam peperangan Bani Nadir. Saudara beliau ramai ada yang terbunuh dalam peperangan Bani Nadir, menyebabkan timbulnya kebencian beliau kepada Rasulullah SAW. Lantaran itu beliau merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun untuk menggunakan kekuatan, beliau tahu beliau tidak mampu untuk melakukan peperangan dengan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kekuatan. Sebab peperangan dengan Bani Nadir telah pun mengalami kekalahan. Lalu beliau menggunakan cara yang lebih lembut, di mana beliau menghadiahkan kepada Rasulullah SAW daging yang siap dimasak untuk menjadi santapan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah ini pada Zainab bin Harith. Dan menjadi tabiat Nabi Muhammad SAW berkongsi pada para sahabat apabila dihadiah oleh orang. Dan hadiah ini Nabi Muhammad kongsikan kepada sahabat Ahli Suffah untuk makan bersama. Kemudian sebahagiannya dibawa pulang. Dan apabila Rasulullah SAW pulang ke rumah untuk makan daging ini, sahabat-sahabat telah pun makan dahulu di kawasan masjid, iaitu sahabat Ahli Suffah. Namun demikian, ketika mana Rasulullah SAW hendak memakan daging yang dimasak oleh Zainab bin Haris ini, rupanya daging tersebut telah pun diberikan racun. Di kala mana Rasulullah SAW nak menyantap daging ini, Rasulullah dibagi tahu oleh Allah SWT. Daging boleh berkata-kata, ya Rasulullah, jangan makan aku, dalam aku ada racun. Allah telah pun beritahu pada Nabi Muhammad SAW bahawa daging ini beracun. Sedangkan ada di kalangan sahabat Ahli Suffah yang memakan daging ini, mereka ada yang mati terbunuh kerana makan racun. Sebaliknya, Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah SWT dan diberitahu oleh Allah SWT bahawa dalam daging tersebut ada racun, menyebabkan Rasulullah tidak memakan daging tersebut. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah cubaan Zainab untuk membunuh Rasulullah SAW digagalkan oleh Allah SWT, walaupun ada di kalangan sahabat yang telah pun memakan daging tersebut. Bukankah ini selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan bahawa Allah akan menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, perhatikan bahawa Allah menjaga keselamatan Nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah aku wahyukan kepada kamu. Sampaikanlah apa yang telah aku wahyukan kepada kamu, yakni kepada Allah SWT. Wa illam taf'al, sekiranya kamu tidak menyampaikan, fama ballaghta risalah, kamu sungguhnya tidak menyampaikan risalah Allah SWT. Namun demikian Allah telah pun menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan apa yang ditekankan oleh Allah SWT di sini, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menyelamatkan kamu, menjaga kamu daripada angkara manusia. Tuan-tuan sekalian, berbagai cubaan yang dilakukan untuk membunuh Rasulullah SAW, namun tidak percaya. Sebelum ini kita dah lihat bagaimana Huyai telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW dengan melemparkan batu di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia digagalkan oleh Allah SWT. Ummu Jamil cuba untuk mengempukkan batu di hadapan di kepala Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah letakkan hijab di antara Nabi Muhammad dengan Ummu Jamil. Ini isteri pada Huyai yang telah memberikan hadiah daging yang beracun. Allah selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah janji Allah SWT menjadi kenyataan ini, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada angkara jahat manusia. Cubaan demi cubaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digagalkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, bukankah ini bukti bahawa Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah SWT, di mana janji Al-Quran menjadi kenyataan. Janji Al-Quran bahawa Allah akan menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cubaan demi cubaan yang dilakukan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW digagalkan oleh Allah SWT, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan biasa dan tidak ada manusia yang berjaya membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu mukjizat saintifik Al-Quran.